Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, semalam kita dah belajar pasal ubahan langsung dengan ubahan songsang. Jadi hari ni saya nak terang sikit pasal ubahan bergabung dan kita proceed buat soalan pasir, iaitu saya dah hantar dekat Telegram group. Jadi dekat sini saya just ulang balik yang semalam, yang ni untuk ingatkan balik je. Untuk ubahan langsung kita akan letak contoh kalau Y berubah secara langsung dengan X. So, kalau dalam bentuk persamaan, dalam bentuk ubahan lah. Kalau kita nak tulis dalam bentuk persamaan untuk pengiraan, kita akan buat Y sama dengan KX. K ni pemalar lah. Kita nak tengok kadar perubahan yang mengaitkan antara Y dengan X ni berapa banyak. Okay, so kita kira K. Then, untuk kira K macam mana? Untuk kira K ni kita boleh buat Y over X lah. Okay, ni semalam kita dah belajar. And then, untuk ubahan songsang. Kalau songsang, dia akan jadi 1/X. Dia berbeza. So, ni kalau yang ni naik, yang ni naik. Yang ni kalau yang ni naik, yang ni akan turun. Okay, dia berbeza. And then, cara penulisan dia kita akan buat dalam persamaan adalah Y sama dengan K still ke atas per X. Okay, and then untuk kira K, kita akan kira K bersamaan Y darab dengan X lah, ataupun XY, sama je. And then hari ni ubahan bergabung, dia gabungkan kedua-dua ni. Saya terang simple je kat sini ubahan bergabung, dan kita buat soalan terus. Alright. So untuk ubahan bergabung, dia mungkin akan kata macam ni. Y berubah secara langsung dengan X dan berubah secara songsang dengan Z. So, dia dah gabung dua-dua. Dia gabung langsung dengan songsang. Cara penulisan adalah sama. Tak kira dia nak bagi banyak berapa huruf pun. Okay, konsep dia sama. Bila langsung, dia akan sama level. Bila songsang, dia akan jadi per. So, dari sini kita akan dapat Y berubah secara langsung dengan X, ubahan dia, dan berubah secara songsang dengan Z. Dia akan jadi macam ni bila gabung. Dan bila kita nak bentuk persamaan, kita akan dapat Y bersamaan K still akan dapat di atas. So, KX over Z. Macam tu. Jadi, bila kita nak cari nilai K, kita akan buat Y. Ni algebra je, saya gerakkan satu-satu je. Y darab dengan gerakkan Z per X. So, dapat K. Itu je konsep dia. Pengiraan dia sama. Jadi, kita akan buat soalan untuk nampak lebih jelas lah soalan-soalan ni. So, jom kita start jawab soalan pasir. So, untuk pasir, saya start dari 2012 until 2019. InsyaAllah kalau sempat kita jawab semua. Alright? So, ni sekarang saya start dengan 2012. Ditulis kat sini, diberi bahawa Y berubah secara langsung dengan X. Nampak tak? Konsep dia. Dia dah start guna konsep. Dan Y sama dengan 24 apabila X sama dengan 3. Kalau nak melibatkan pengiraan, kita kena tahu dia punya kadar. So, kena tukar dalam bentuk persamaan dulu. So, persamaan kita akan tambah pemalar. So, saya tambah huruf K lah. Jadi dari sini dia dah kata Y sama dengan 24, X sama dengan 3. Y sama dengan 24, X sama dengan 3. So, kita boleh dapat nilai K kat sini. K bersamaan 24 bahagi dengan 3. So, dapat 8. Jadi dekat sini kita boleh tulis balik dalam bentuk Y sama dengan, ni dalam bentuk persamaan ni, 8 X. So, soalan nak apa? Kita tengok ungkapkan Y dalam sebutan X. Ni kita dah dapat Y sama dengan 8X. So, A jawapan dia. Okay? Senang je. Apply apa yang kita dah faham. And then, nombor 2. Jadual manakah yang mewakili Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2? Okay, bila dia bagi banyak-banyak maklumat macam ni, kita kena mesti akan berkait dengan K. Kita tulis dalam bentuk persamaan. Jadi, bila nak check sama ada dia ni adalah mewakili perubahan ubahan ni, kita kena check K dia. K mesti sama. Kita bawa X square ke sebelah. Y over X square. Jadi, check setiap K ni sama tak?
So contohnya saya buat y over x square. Y, saya guna yang over ni je, senang. X kuasa 2. So masukkan nilai. So saya masukkan 64 1. So dapat kat sini K yang pertama ni adalah 64. Saya check K dia. And then Y 16 2. So kat sini 4. Jadi ni dah tak sama. Bila tak sama dah tak payah check dah. Ni memang bukan. Macam tu. Kita kena check yang sama. And then B, masukkan Y. Y adalah 25. X 2. So kat sini dapat 25 per 4. And then saya masukkan lagi 15 3. Sini dapat 5 per 3. Nampak tak? Tak sama. So tak sama ni pun bukan. And then next, saya check next is Y sama dengan 18. And then 3. Dapat 2. And then 50 dengan 5. Sama, 2. And then 98 dengan 7. So dapat juga 2. So ni, okay, betul. Kalau saya bulat terus lah. Kalau kamu macam was-was lagi, kamu kira je D ni terus. 16 2. So dapat kat sini 4. And then 54 3. So dapat kat sini 6. Okay, still tak sama. So memang jawapan dia C. Macam tu And then next nombor 3. Dia kata isi padu suatu period. Okay, jangan takut kalau nampak isi padu ke apa. Baca je ayat dia sampai habis dulu. So isi padu suatu period V adalah berubah secara langsung. Okay, berubah secara langsung. So kita tulis terus bila nampak perkataan ni. V berubah secara langsung, dia akan atas nanti dengan kuasa 2 jejarinya R. So kuasa 2 yang ni lah. Kalau dia kata punca kuasa, kita akan buat set tu. Ini dia kata kuasa 2. Alhamdulillah faham Amirul. So kalau tak faham apa-apa tanya tau. Okay, so V sama berubah secara langsung dengan R kuasa 2. Jadi kita tukar dalam bentuk persamaan dulu. K R kuasa 2. Jadi dari sini dia kata, dia ada cakap apa-apa kitab dengan usaha, okay, dengan menggunakan K sebagai pemalas. Okay, saya memang guna K dah pemalas dia. Ungkapkan K dalam sebutan V dan R. Okay, untuk ungkapkan, bila dia sebut ungkapkan huruf apa lepas tu, huruf tu akan duduk di depan. So huruf K ungkapkan dalam sebutan V dan R. Dalam sebutan V dan R, maksudnya dia nak huruf K kat depan, V dan R kat belakang. Bukan cara penulisan macam ni lah. Saya just nak bagi idea. K akan dekat depan, V dengan R dekat belakang. So dekat sini kita akan nampak, sini K dekat sini. So saya akan gerakkan R square, sebab dia nak K sorang-sorang. Jadi K bersamaan V over R square lah jawapan dia. Ni jawapan dia. Alright. And then nombor 4. Okey, bila melibatkan data macam ni, kamu kena ingat bila banyak data, mesti dia akan kaitkan dengan K. Okey, so kita tengok kat sini, jadual 2 menunjukkan beberapa nilai bagi hubungan antara pemboleh ubah X dengan Y. Okey, dia tak cakap berubah secara langsung ke, songsang ke, apa benda. Kita tengok. Dia kata ungkapkan Y dalam sebutan X. Maksudnya sekarang dia nak Y dalam sebutan X. X kat belakang. Alright. So dari sini kita tak tahu hubungan dia apa, tapi kita tahu untuk tengok dia punya perkaitan antara dua pemboleh ubah, kita akan buat Y sama dengan K X. Betul kan? Cumanya yang belakang ni kita tak tahu kuasa apa. Jadi kita masukkan dulu N. Kalau kuasa dia negatif, kita akan dapat per nanti. Ni konsep indeks Kalau contohlah saya tulis X kuasa negatif 2, kan kita akan tulis 1 over X kuasa 2. Ni adalah fungsi songsang. Okay. So kalau kat sini kita nak cari N ni lah. Kita nak tahu N ni berapa. Jadi macam mana nak cari? First kita tengok K dulu berapa. Jadi saya buat kat sini 12 bahagi 2 6. 27 bahagi 3 9. So bukan. Jadi kat sini saya akan check satu-satu. Kita kena try check satu-satu. Kita tak tahu apa perkaitan antara diorang, tapi kita tahu Y akan bahagi dengan X untuk cari K ni. So saya silap bahagi ke tadi? 12 bahagi 2 6. 27 bahagi 3 9. 48 bahagi 4 12. 75 bahagi 5 15. Nampak tak dia tak sama? Jadi dia bukan yang ni. Dia bukan Y bahagi X.
Satu cara, kamu boleh cek satu-satu. Cara kedua, kamu boleh buat dengan cek dia punya persamaan serentak. Sebab kita ada dua persamaan sekarang, K dengan N. Kita tak tahu. Jadi dekat sini, saya akan masukkan dekat sini. Sini X, sini Y. So kat sini, Y adalah 12. Sama dengan K. X dia adalah 2 kuasa N. Kita tak tahu. And then dekat sini saya akan tulis yang kedua 27 sama dengan K. So 2 kuasa N, 2 kuasa N, 3 kuasa N. So dari sini saya boleh dapat K bersamaan 12 kuasa N. Sekejap, saya rasa macam saya ada terlepas pandang apa-apa. No, betul. Okay, so dari sini kita boleh dapat dua persamaan. Ni persamaan satu. Ni complicated sikit sebab dia ada dua pun boleh ubah. Jadi kita kena guna persamaan serentak. Okay. So dekat sini adalah 2. Jadi dari sini, kalau saya nak dapat nilai K, saya boleh bahagi terus. So dekat sini saya akan dapat, contohlah yang ni kan. Saya bahagi 2 dengan 1. 2 bahagi 1. So, saya akan dapat kat sini. Saya tulis kat sini Sekejap, saya ambil kertas. Mana kertas? Okay. So, dari sini, saya akan ambil 2 bahagi 1. Saya akan ambil 27 K 3N bahagi dengan 12 K 2N. Alright. And then dari sini saya bahagi 27 bahagi 12 akan dapat 9/4. K akan hilang. And then kat sini 3N over 2N. So 3N dengan 2N ni dia jadi complicated. So jangan ambil yang ni. Kita ambil yang kuasa 2 dan kuasa 4. Sekejap K 2N. And then yang ni Y dia 48 bersamaan K 4N. Ni kita tengok proses sekali lah. Kalau keluar soalan macam ni, sila fikir macam ni tau. Dia kena selesaikan bila melibatkan persamaan serentak. Jadi saya akan letak kat sini 2 bahagi 1. So ni 2, ni 1. Satu lagi cara kamu check je satu-satu, nanti dapat juga. Okay. So kat sini 48/12, 2 bahagi 1 bersamaan K 4 kuasa N over K 2N. Dan dari sini kita akan dapat 48 bahagi 12. Kita akan dapat 4. K dengan K boleh potong sebab ni adalah konsep pendaraban. So kita dapat 4 kuasa N over 2 kuasa N. Jadi kat sini boleh samakan pembawah. Yang ni tak boleh, dia complicated. Sebab tu saya tak ambil yang ni tadi. Alright. So kat sini saya akan dapat 2 kuasa 2N over 2 kuasa N. Ni dah masuk indeks ni. So 2 kuasa 2N tolak N, bila bahagi akan jadi tolak 4. So dari sini kita akan dapat 4 bersamaan 2 kuasa 2N tolak N adalah N, 1N. So kat sini 2 kuasa 2 bersamaan 2 kuasa N. So N bersamaan 2. So kita tahu kat sini N dia adalah bersamaan 2, which is Y bersamaan K X kuasa 2. Kita tengoklah dekat bulat-bulat ni. Bulat-bulat ni K dia semua sama. 3, 3, 3, 3. Maksudnya jawapan dia memang C lah. X kuasa 2. Faham tak? Ni cara cepat lah. Alright. 9/4 tu boleh tukar jadi 3/2, 2 kuasa 2. Yang mana? Yang mana satu? Yang ni ke? Tak apa, yang ni kamu cuba try buat sendiri tengok. Kalau kamu dapat jawapan yang sama, dia boleh je. Cuma saya suka cara yang mudah, sebab tu saya ambil yang sama asas balik. Tadi saya terlupa. So saya terambil asas yang berbeza. Kalau kamu ambil asas yang sama, kamu boleh guna yang ni. Kalau asas yang berbeza, kamu kira akan dapat benda yang sama actually. Okay? So kat sini kita dah dapat jawapan, iaitu C. Siapa yang confused boleh tanya balik tapi jawapan dia akan sama. Okay, and then kita seterusnya. Betul. Yang ni yang kamu cakap compare tu kan? Betul. Apa yang kamu cakap tu betul, Amirul. Maksudnya kat sini kamu boleh buat 3 kuasa 2 over 2 kuasa 2
So kat sini 3 kuasa N over 2 kuasa N. Asas yang sama juga. So you akan dapat N sama dengan 2. Sama atas bawah. Betul. Dua-dua cara boleh. So konsep yang sama, konsep yang berbeza tapi jawapan yang sama. Itulah maths. Asalkan konsep yang kamu guna tu sama. Okay? Okay. So ni adalah soalan nombor 4. And then soalan nombor 5. Okay, ni soalan dia. Okay, dia kata diberi bahawa P berubah secara songsang. Okay, nampak ni dia punya keyword songsang. P berubah secara songsang dengan kuasa 2Q. Kuasa 2Q adalah Q kuasa 2. Jangan confuse dengan punca kuasa. Kalau kuasa macam biasa je. Alright. Dan dia kata okay, dan dia kata P adalah bersamaan 2. So P kita tulis untuk persamaan dulu untuk pengiraan. So dia kata okay. So kat sini dia kata P bersamaan 2 apabila Q bersamaan 4. So kat sini 4 kuasa 2 lah. So kat sini kita akan dapat K bersamaan 2 darab dengan 4 square. So kita dapat 32. Jadi dah dapat bentuk untuk dalam persamaan, which is P bersamaan 32 per Q kuasa 2. Dan dekat sini dia kata lagi, hitung nilai P. So dia nak cari P ni berapa apabila Q bersamaan 9. So kita ganti je lah Q ni dengan 9. So dapat 32 per Q. Q adalah dia bagi apa? 9 square. So dapat kat sini 32 per 81. Dan itu jawapan dia A. Alright. And then number 6. Diberi bahawa Y berubah secara songsang. Ingat, kalau berubah secara songsang, dia akan di bawah. So berubah secara songsang dengan apa? Dengan punca kuasa. Okay, beza dengan kuasa 2 ni yang selalu orang macam mana nak beza ni? Beza dia ni ada perkataan punca. Punca kuasa. Punca kuasa 2 which is yang ni lah. X. Macam tu. So dekat sini kita akan dapat persamaan dia Y bersamaan K over ZX. Dan Y bersamaan 3 apabila X bersamaan 64. K over Z64 lah. So K kita boleh dapat Z64 darab dengan 3. Kita akan dapat K bersamaan 24. Jadi penulisan dia kita boleh buat Y sama dengan 24 per X. Okay, dah dapat persamaan. Dan kita tengok soalan dia apa. Hitung nilai Y. Dia suruh kira Y apabila X bersamaan 16. So ganti kat sini jadi 16. So kita akan dapat Y bersamaan 24 per Z16. Z16 dapat 4. So 24 bahagi dengan 4. So dapat 6. Okay. Siapa yang ada soalan boleh tanya In case tak faham benda ni. Ni tajuk yang simple sangat. Setiap tahun keluar dalam 1 atau 2. Selalunya 2 lah. Keluar kat paper 1. Alright. And then number 7. Jadual 3 menunjukkan beberapa nilai pemboleh ubah X dan Y. Okay. Soalan macam ni mesti kita kena cari K nanti. Diberi bahawa Y berubah secara songsang. So Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Kuasa 2X. So persamaan dia adalah Y sama dengan K over X kuasa 2. Apa-apa pun cari nilai K dulu untuk bentuk persamaan. So kat sini Y dia adalah 1/3 bersamaan K over X dia adalah 2. So 2 kuasa 2. Jadi dekat sini kita akan dapat 2 kuasa 2 4 darab dengan 1/3 akan dapat 4/3 lah K ni. Okay, so once kita dah dapat persamaan, kita akan dapat dari sini Y sama dengan 4/3 X square. Kamu boleh permudahkan ataupun kamu boleh biar macam ni je. Sebab ni bukan paper 2 tau. Kita boleh masukkan terus je. Okay. So dari sini dia tulis kita dah dapat persamaan. Dan dia kata hitung nilai N. Nilai N ni adalah nilai X apabila Y diberi sebagai 3. So saya akan ganti je 3 bersamaan 4/3 over X dia adalah N. N kuasa 2.
So saya akan kira kat sini, algebra je, saya gerakkan n square, 3 ni ke bawah, 4/3 bahagi 3, macam tu. So tekan je calculator. Kalau kamu takut algebra, tekan calculator sebab ni paper 1 kan. Saya just tekan je saja calculator. Kita akan dapat 4/9. So n, kita akan punca kuasakan jawapan 4/9 ni, kita akan dapat 2/3. So jawapan dia adalah 2/3. Okay. And then nombor 8. Nombor 8 dia kata diberi bahawa P berubah secara songsang. P berubah secara songsang. So P berubah secara songsang dengan something dengan punca kuasa 3. Punca kuasa 3 maksudnya macam ni. Tadi punca kuasa 2 macam ni yang selalu. Kalau punca kuasa 3 macam ni. Kalau punca kuasa 4 atas ni akan jadi 4. Okay. Punca kuasa 3Q. So kat atas ni 1 lah. Then kita macam biasa tukar dalam bentuk persamaan dulu. K Q. And then dia kata P bersamaan 2 apabila Q bersamaan 1/64. So per 1/64 punca kuasa 3. Okay. So dari sini kita akan dapat K bersamaan, tekan dulu kalkulator, punca kuasa 3 ni 1/64. Kita akan dapat 1/4. Then bawa ke sana algebra, darab dengan 2. Kita akan dapat 1/2 K. Okay. And then dari sini kita dah dapat persamaan dia, which is P bersamaan 1/2 over punca kuasa 3Q. Then baru kita tengok soalan dia. Hitung nilai P. Dia nak hitung nilai P apabila Q bersamaan 3/4/3. So P bersamaan 1/2 over Q. Q adalah 3/4/3. So dapatlah. Saya tekan terus je. 1/2 per 3/4/3. Ni mana dia ni? 3/4/3. So dapat 1/14. Kalau kamu tak pasti, saya kira terus tau macam ni. Kalau kamu tak pasti, kira je satu-satu, which is punca kuasa 3, 3/4/3. Then kamu ambil 1/2 divide dengan answer. Kalau takut salah tekan. So still dapat sama. Okay, so B jawapan dia. And then next, number 9. Okay, ni kalau soalan macam ni jangan takut tau. Soalan dia simple je sebenarnya. Dia saja je nak tukar buat ayat panjang-panjang macam ni. So kita baca sama-sama. Saya bawa kertas satu. So dia kata, dalam suatu kerja sukarela, 2 orang budak lelaki telah ditugaskan untuk mengecat dinding sebuah dewan. Okay, 2 orang budak lelaki. Saya garis ni ada nombor budak lelaki. And then masa yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan mereka adalah 2 jam 30 minit. Maksudnya diorang siapkan dalam masa 2 jam 30 minit. 2 orang 2 jam 30 minit. Saya keluarkan maklumat dulu And then dia kata lagi, diberi masa T. So masa ni dibagi sebagai T lah. Ni masa. Berubah secara songsang. T berubah secara songsang, mesti per something, dengan bilangan tenaga kerja. So Y, ni adalah bilangan tenaga kerja. Sebab kira orang kerja. Yang satu lagi sebab dia sebut kat sini bilangan tau. Bilangan tenaga kerja, maksudnya tadi dia dah sebut 2 orang macam tu. Dan dari sini dapat macam ni. Dan dia kata hitung masa dalam minit. Dia dah bagi syarat dalam minit. So kat sini adalah jam. Tukar je dulu, since kita tak nak guna jam pun. 2 jam, 1 jam 60 minit. So 2 darab 60. And then kamu tambah dengan 30 lah. Ni adalah bersamaan 150 minit. Jadi dari sini dia kata hitung dalam minit yang diperlukan jika 5 orang budak lelaki melakukan tugas itu. So maksudnya sekarang ni dia nak cakap cari berapa T minit jika 5 orang budak melakukan tugas itu. Saya cakap keluarkan maklumat satu-satu. So dari sini kita dah ada maklumat macam tadi. Dia just tukar dalam bentuk ayat je. T bersamaan K over Y. So T kita dah ada 150 minit since dia nak guna dalam minit. So orang Y adalah 2.
2 per K bersamaan T 150. So K bersamaan 2 darab 150, kita akan dapat 300. So penulisan persamaan dia untuk kira yang ni adalah T bersamaan 300 per Y. Jadi Y dia dah bagi kat sini 5. So dapat 300 bahagi 5, 60. So jawapan dia adalah 60 minit bersamaan 1 jam lah. Alright. And then nombor 10. Nombor 10 soalan kata diberi bahawa Y berubah secara songsang. So kita tahu Y berubah secara songsang akan per something dengan 2x tolak 1. Dia bagi dalam bentuk panjang sikit, 2x tolak 1. And then dari sini tukar dalam bentuk persamaan balik, which is kita akan dapat Y sama dengan 1 per 2x tolak 1. Dan dia kata kat sini, dan Y bersamaan 2, ada K kat sini, apabila X bersamaan 3. Macam tu. So kita boleh dapat K lah dari sini. So K adalah bersamaan dengan 2 kali 3, 6, 6 tolak 1, 5, 5 darab 2, negatif 10. 5 darab 2, 10. 10 pula. So di sini kita dapat 10 dia punya nilai. Jadi kat sini Y bersamaan 10 per 2x tolak 1. And kalau kamu perasan, kamu baca BM dengan BI dia tak sama kat sini. Nampak tak kat sini dia bagi 2, kat sini dia bagi negatif 2. Saya perasan tadi. So ni ada soalan silap sikit, kena tengok dekat bahagian BM. Dan apabila dan dia kata cari nilai X apabila Y bersamaan negatif 2. So dia nak cari nilai X, which is kat bawah, apabila Y bersamaan dengan negatif 2. Ini lebih kepada algebra lah, cara penyelesaian. So macam mana nak selesaikan, saya harap tak ada masalah algebra. Kalau ada masalah nanti boleh tanya lain yang tu. Okay, so dari sini saya selesaikan negatif 2. Negatif 2 bersamaan 10 per 2x tolak 1. Sini konsep bahagi, saya akan gerakkan ke sana jadi darab. 2x tolak 1 bersamaan 10 bahagi negatif 2. So 2x tolak 1 bersamaan negatif 5. 2x bersamaan negatif 4. X bersamaan negatif 2. Ini jawapan dia. Alright. So ni adalah negatif 2. Sip. And then soalan seterusnya, soalan nombor 11. Okay. So dari sini dia kata jadual 3 menunjukkan masa yang diperlukan untuk menyiapkan satu lembaran kerja P dan bilangan murid. So kat sini adalah lembaran kerja dan murid. Ni adalah murid. Okay. And then dia kata diberi bahawa P berubah secara songsang dengan something dengan kuasa 3. Kuasa 3 bilangan murid. So kuasa 3 is Q kuasa 3 lah, murid. So kat sini ada 1. Jadi kita tukar dalam bentuk persamaan dulu. Kita akan dapat P bersamaan K over Q kuasa 3. Then dia kata cari nilai R. Okay, kalau nak cari nilai R, of course lah, apa-apa pun kita kena cari K dulu. So kita gunalah maklumat yang lengkap dulu, which is maklumat lengkap adalah 12 dengan 2 ni lah, which is P adalah 12 bersamaan Q over Q dia adalah 2. K Q 2 kuasa 3. So kat sini kita dapat 2 kuasa 3 darab dengan 12. So dapat K bersamaan 96. So bila dapat K, baru kita boleh kira lah seterusnya dia nak suruh cari apa. Saya sambung kat sini sebelah dia. So kat sini kita akan dapat P bersamaan 96 per Q kuasa 3. Dan dari sini baru kita boleh dapat R dengan 4. Kita ambil ni guru dia, which is P adalah R bersamaan 96 per Q. Q dia adalah 4 kuasa 3. So dapat 96 per 4 kuasa 3. So dapat kat sini 3 per 2.
So dapat jawapan. Okay, so far I hope you guys okay so far. And then number 12. Dia kata hubungan di antara P, Q dan R ialah ni. Okay, so dia dah bagi kat kamu. Ada 3 huruf kali ni. Jadi, diberi bahawa apa-apa pun untuk pengiraan nanti confirm kita akan guna bentuk persamaan. So, kita tukar siap-siap. P bersamaan K confirm dekat atas. K Q kuasa 2 per R. Saya tukar je siap-siap sebab nanti mesti akan guna untuk pengiraan. Dan dia kata diberi bahawa P sama dengan 8. So, saya ganti P sama dengan 8. Apabila Q bersamaan 2. So, K, Q adalah 2. Dan R adalah 3. Nampak tak? So, dekat sini, saya dah isi maklumat ni. Hitung nilai P. So, dia nak nilai P nanti. Apabila Q sama dengan 6 dan R sama dengan 4. So, kita kira dulu K. K adalah bersamaan 8 darab dengan 3 and then bahagi dengan 2 kuasa 2 lah. So, K kita dapat 6. Jadi, dari sini kita masukkan dekat persamaan P bersamaan 6Q kuasa 2 per R. Dan baru kita masukkan nilai yang dia nak lepas tu. Hitung nilai P, dia nak cari yang ni. Apabila Q bersamaan 6, so 6Q bersamaan 6 dan R bersamaan 4. So kita dapatlah 6 kuasa 2 darab dengan 6 bahagi dengan 4. So dapat jawapan 54. Ini adalah jawapan dia lah. Alright. And then soalan 13. Dia kata hubungan antara pemboleh ubah X, Y dan Z ditunjukkan oleh persamaan yang ni. So, ni dia dah bagi kat kita. So, jangan risau. Kita tengok je dia nak bagi apa lagi. Macam tu. And then, nyatakan hubungan antara X, Y dan Z dalam perkataan. So, sekarang kita tahu 5 ni adalah K. Dia bagi siap-siap. Pemalar. So, K. Yang kita selalu tulis K tu. Jadi, untuk tahu dia orang punya perkaitan, kita kena tulis dulu dalam bentuk K ni. Dekat belakang yang macam kita selalu susun ni. Maksudnya yang kat depan ni kita akan letak Y. And then kita akan letak yang lain-lain tu dekat belakang lah. Selalunya kita buat macam tu lah. And kalau kamu tengok jawapan, dari jawapan pun dia sebut Y kat depan. Y berubah secara apa? Y berubah secara apa? Jadi kita akan susun Y berada di hadapan. Untuk senang. Okay? Itu yang selalu. Jadi kita akan susun Y dekat depan serang-serang. So dekat sini saya akan susun. Ni algebra lah. Y Z kuasa 2 per X bersamaan 5. Kita nak Y serang-serang kat depan. So Y bersamaan 5X. X gerakkan dan baru gerakkan Z kuasa 2. Z kuasa 2. So ini adalah dia punya hubungan. Kalau tengok dari sini, kita boleh nampak Y berubah secara langsung. Saya tulis langsung ya. Secara langsung dengan X, dengan berubah secara songsang dengan Z kuasa 2. Tengok, saya dah dapat dah jawapan. So, kita just cari je. Jadi, dari sini, kita tengok Y berubah secara songsang dengan X. So, salah. Sebab tadi kita dah cakap Y berubah secara langsung dengan X. Okay? So, yang ni dia kata Y berubah secara songsang dengan X. Salah. And then, Y berubah secara langsung dengan X. Betul. Dan berubah secara songsang dengan kuasa 2Z. Betul? Tengok dia buat apa. Kita je nak compare je. Y berubah secara langsung dengan X. Dan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2. Yang ni yang saya cakap ni. Banyak student confuse punca kuasa 2 dengan kuasa 2. So, dari sini kita tengok ini adalah kuasa 2. So, jawapan dia C. Alright? Waalaikumsalam, Khairil. Okay. And then, number 14. Dia kata jadual 2 menunjukkan nilai P, Q dan R. P, Q, R. So, 3 benda. Dia bagi 3 huruf. Diberi bahawa P berubah secara langsung dengan Q. So, dia secara langsung ke atas. Dan berubah secara songsang. Bila songsang akan dekat bawah. So, per dengan punca kuasa. Punca kuasa 2R. Punca kuasa 2 yang ni lah yang kita selalu guna ni. Dan tukar dalam bentuk persamaan dulu. Which is P bersamaan K akan sentiasa di atas. K, Q
per punca kuasa R. Dan dari sini kita masukkan nilai. Mesti dia nak suruh cari nilai M. So kita guna dulu maklumat yang lengkap, PQR yang ada nilai. Untuk cari nilai K, kita kena ada bentuk persamaan, baru kita boleh selesaikan lah. Jadi dari sini, saya letak kat sini. So P bersamaan K, Q per set R. So P adalah 9 bersamaan K, Q adalah 3, R adalah 4. So kat sini kita akan dapat K bersamaan dengan seempat akan dapat 2, 2 darab 9 dan bahagi dengan 3 lah. Dapat 6. Ni algebra saya tak terang in detail. So bila dah dapat, kita tulis dalam bentuk persamaan P bersamaan 6 Q per set R. So baru kita tengok yang tak lengkap punya maklumat ni untuk masukkan dalam persamaan yang dah dapat. Which is P dia sekarang adalah 12 bersamaan 6, Q dia adalah 1/2 per set R, set M. Okay, so dari sini kita selesaikan. Saya akan gerakkan yang ada huruf ni ke kiri. So set M bersamaan 6 darab 1/2 bahagi 12. Ni algebra je And then kita dapat kat sini 6 darab 1/2 and then divide by 12. Kita akan dapat 1/4. Punca kuasa bawa melepasi sama dengan, dia akan dapat kuasa 2. So M bersamaan 1/4 kuasa 2. So kita akan dapat jawapan 1/16 kat sini. Okay, so ni jawapan dia. And then number 15. Diberi bahawa, ini saya akan tulis kat sini. Okay. So 15 saya garis 15. Dia kata diberi bahawa P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Punca kuasa 3 Z. No, secara langsung kan, betul kan? Okay, punca kuasa 3 dan secara songsang dengan kuasa 2Y. Kuasa 2Y. Kuasa 2. So dekat sini kalau dalam bentuk persamaan, kita akan buat P sama dengan K punca kuasa 3Z per Y kuasa 2. Saya tak tengok soalan lagi saya just tukar je dalam bentuk persamaan dulu. And then saya baca lagi, dia kata jika P berubah secara songsang dengan Z kuasa berapa tu? Sekejap saya tengok dekat sikit. Z kuasa S per Y kuasa M. Nyatakan nilai S dan nilai M. S dengan M. Oh, dia suruh tukar dalam bentuk indeks lah kalau macam tu. So kita tak payah guna yang ni. Kita akan guna atas ni. So kat sini kita akan dapat, ni adalah dalam bentuk punca kuasa, ni dalam bentuk indeks. Jadi kita kena buat dalam bentuk indeks lah yang ni. Kalau punca kuasa 3Z kita tukar ke bentuk indeks, kita akan dapat Z kuasa 1/3. Ingat tau, kalau punca kuasa dia akan jadi per. Kalau kat sini punca kuasa 4, kat sini akan jadi per 4. Macam tu. So kat sini Z ni adalah S bersamaan 1/3 lah. Kuasa dia S. And then Y kuasa M. M adalah 2. Compare je. Okay. So kat sini kita dapat S bersamaan 1/3. Which is C dengan D salah. Okay. And then M bersamaan 2. So jawapan dia adalah A. Sebab dia tulis kat sini per Y kuasa M. Kalau dia naikkan Y ke atas, yes, negatif 2. Alright. And then soalan number 16. Okay, 16 ni saya terprint gedabak besar. Okay. So 16 dia kata jadual 6 menunjukkan beberapa nilai bagi pemboleh ubah R dan pemboleh ubah S. So RS. Wow. Kali ni ada 1, 2, 3 huruf. Satu je dia bagi nombor. Dan dia kata diberi bahawa S berubah secara songsang dengan R. Okey. So jadi macam ni kan. Dan nilai M darab N ialah 15. Okey. So soalan ni dia
bagi macam menakutkan sikit kan. So jangan takut guys, kita buat satu-satu. So first kita tukar dulu dalam bentuk persamaan. Ni saya selalu buat macam ni lah kalau nak dapat idea ke apa. And then dekat sini kita tengok nilai dia. Kalau kita guna nilai sebelah sini, kita akan dapat, dia kata suruh hitung nilai F kan. So nanti ni mesti kita guna last kan. So kita try guna yang ni dulu. So dekat sini dia kata S adalah N bersamaan K over R. R adalah M. Jangan takut kau. Tahu nampak soalan pelik-pelik ni, buat je satu-satu. So K bersamaan M darab N. Kan dia dah bagi tadi M darab N 15. Nampak tak? Dia saja je. Okay, bersamaan 15. So bila dah dapat, kita just buat dalam bentuk persamaan. S bersamaan K dah ada 15. 15 per R. Dan kita masukkan je lah nilai yang kita dah ada, which is S adalah 3 sama dengan 15, R adalah F. So dapatlah nilai F bersamaan 15 bahagi 3. So dapat 5. Jadi jawapan dia B. Okay, and then the last one, question 17. Jadi soalan dia kata jarak S yang dilalui oleh sebuah motosikal berubah secara langsung. So saya ambil dia punya huruf lah. S berubah secara langsung dengan kuasa 2 laju. Kuasa 2 laju V. So kuasa 2 laju ni V lah laju dia. So V kuasa 2. Macam ni. So saya tukar terus dalam bentuk persamaan untuk pengiraan nanti siap-siap. Dan saya tengok, oh sorry, ada songsang pula. Dan secara songsang dengan pecutan A. So kat sini bawah ni per A lah. Bodohnya. S V kuasa 2 per A. Okay. Diberi bahawa, okay, ni baru melibatkan pengiraan. Bila melibatkan pengiraan, tak takut sebab dia cikgu. Amirah saya dekat sini je. Tapi nanti kalau dalam exam saya tak ada. Sama dengan K V kuasa 2 over A. Okay, dari sini kita masukkan nilai, which is S adalah bersamaan 1000. V bersamaan dengan 20. Dan A bersamaan dengan 0.2. Okay, saya masukkan nilai je ni. Dan saya akan dapat K, which is 1000. 1, 2, 3 darab dengan 0.2. Dan bahagi dengan 20 kuasa 2. Kita akan dapat kat sini K bersamaan 1 per 2. Dan dia kata, saya tulis dalam bentuk bersamaan balik, which is S bersamaan 1 per 2 V kuasa 2 over A. Dan dia kata kat sini lagi, hitung nilai A. So dia nak cari yang ni berapa apabila S bersamaan dengan 1500 dan V bersamaan dengan 25. 1 per 2 darab dengan 25 kuasa 2 per A. So ni lebih kepada algebra. Saya gerakkan A ke atas, 1500 ke bawah. So darab je 1 per 2 darab dengan 25 kuasa 2 dan bahagi dengan 1500. Dan akan dapat 5 per 24. Since jawapan bagi dalam bentuk perpuluhan, tukar je dan kamu akan dapat 0.2083. Macam ni. And dia bagi 2 tempat perpuluhan. So kita akan dapat 0.21. So jawapan dia C. Okay. So hari ni dah buat 17 soalan. Saya harap sangat tajuk ni you guys boleh score, which is mudah je. Sangat-sangat mudah. Bagi saya tajuk ni antara tajuk yang you guys boleh score. Okay. So sampai situ sahaja. InsyaAllah nanti saya akan tanya untuk buat tajuk apa pula. Okay, siapa yang belum join Telegram boleh join. Apa-apa tanya kat situ, boleh request apa-apa kat situ and kita bincang sama-sama. Okay, bye. Assalamualaikum.